Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 27 Januari 2021 bersama saya, Janet Bennett. Tumpuan berita, Sarawak hari ini mencatat satu lagi kes kematian akibat COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugat Mbas memberitahu satu kes kematian tersebut dicatatkan di Sibu dan menjadikannya meningkat kepada 34 kes. Kes baru mengenai kematian, kes ke-34 merupakan kes ke-1745 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 74 tahun mendapat rawatan di Hospital Sibu dan pada 17 hari bulan saringan didapati positif. Dia meninggal dunia pada 26 Januari. Kes mempunyai komorbid penyakit gout. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian COVID-19 Sarawak di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama pada Rabu. Terdahulu, Dato' Amar Douglas yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan Sarawak hari ini mencatat 70 kes positif COVID-19. Hari ini ada 70 kes positif dikesan di Sarawak. 34 di Sibu, 10 di Dalat, 9 di Bentulu, 7 di Kenawit, 4 di Betong, 2 di Miri, 2 di Serian, 1 di Kuching, 1 di Bau. Maka keseluruhan kes positif COVID kita di Sarawak adalah 3,774 kes. Dalam sidang media sama, Dato' Amar Douglas mengumumkan dua kluster baharu COVID-19 yang telah dikesan iaitu kluster Indah Riang dan kluster Bedayan. Jelasnya kluster Indah Riang melibatkan daerah Kuching, Samarahan, Simunjan dan Saratok di Sarawak. Kluster Indah Riang di daerah Kuching, Samarahan, Simunjan dan Saratok di Sarawak. Indeks kes kluster ini adalah kes 3107 dikesan pada 23 Januari 2021 menjalani saringan di Hospital Umum Sarawak kerana bergejala. Hasil aktif kontak kepada ini telah mengesan 15 kes positif lagi sehingga 12 tengah hari pada hari ini. 120 individu telah disaring, 16 kes positif, 14 negatif, 97 masih menunggu keputusan. Manakala kluster Bedayan melibatkan daerah Serian dan Samarahan di Sarawak. Indeks kes kepada kluster ini ialah kes ke-2,545 yang telah dikesan pada 20 Januari 2021 hasil saringan individu yang bergejala di sebuah klinik kesihatan di Serian. 12 kes telah dikesan termasuk 2 kes baru pada hari ini. Sehingga 27 Januari 12 tengah hari, seramai 112 individu telah disaring, 13 positif, 61 negatif, 38 masih menunggu keputusan. Sementara itu, memandangkan kes positif COVID-19 di Sarawak masih tinggi dan bilangan kawasan hijau semakin berkurangan, Pengurusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu yang tamat pada 29 Januari ini akan dilanjutkan sehingga 14 Februari 2021. Pelanjukan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu akan dilanjutkan dari 30 Januari tengah malam hingga 14 Februari 2021. Begitu juga dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di bahagian-bahagian lain di Sarawak yang tamat pada 31 Januari ini akan dilanjutkan sehingga 14 Februari 2021. Pelanjukan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu akan dilanjutkan dari 30 Januari tengah malam hingga 14 Februari 2021. Selanjutnya, pada hari ini 27 Januari 2021 merupakan ulang tahun pertama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak COVID-19 beroperasi menangani COVID-19. Pengurusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu JPBN Sarawak dalam membantras penularan wabak COVID-19 di Sarawak. Bagi pihak Jawatankuasa, saya mengucap terima kasih. Yang pertama kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas sokongan, atas nasihat
dukungan dan dari segi segala nasihat yang telah diberi kepada kami semasa kami melalui keadaan yang cukup mencabar itu. Kita juga ucap terima kasih kepada semua barisan hadapan kerana mereka telah menunjukkan komitmen yang tinggi, pengorbanan yang besar dan telah diulurkan dalam menjalankan tugas dalam keadaan yang cukup mencabar sekali. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sarawak yang prihatin di atas derma dan sumbangan dalam pelbagai bentuk kepada jawatankuasa ini. Laporan seterusnya, sejak pelancaran operasi Jala pada 20 Januari lepas, seramai 58 pendatang asing tanpa izin parti telah ditahan di bawah Seksyen 15-1 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 dan ditahan di Pusat Kuarantin Sementara. Timbalan Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Datuk Muhammad Moshidi Mustafa dalam sidang media di Kuching pada Rabu menjelaskan sepanjang operasi tersebut seramai 668 orang tempatan dan 626 orang warga negara asing telah diperiksa di 36 premis sekitar di Kuching. Sehingga kini sebanyak 22 tapak pembinaan dan 14 buah premis kopitiam telah diperiksa di sekitar Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan kawasan yang telah diperiksa adalah 36 premis dan seramai 668 orang tempatan dan 625 orang warga negara asing termasuk Indonesia, Pakistan, India, Filipina, China dan Myanmar telah diperiksa. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu operasi ini akan dilakukan secara berterusan dan diperluaskan ke Seri Aman, Sarike dan Sibu dalam masa terdekat. Dan sekarang ini kita masih lagi menjalankan operasi ini di sekitar Bandara Kuching dan kita akan bergerak ke Seri Aman, Sarike dan Sibu dalam masa yang terdekat. Sementara itu, bercakap mengenai pusat tahanan untuk parti, beliau yang juga Timbalan Ketua Sekretariat JPBN Sarawak berkata, Kerajaan Sarawak sedia membantu dan sedang mengusahakan untuk membina pusat tahanan sementara parti. Pihak Kerajaan Negeri Sarawak sedia membantu untuk membina pusat tahanan sementara dan sedang pun diusahakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan kita telah mengenal pasti beberapa tempat yang telah pun diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk dijadikan pusat tahanan sementara bagi mengganti parti ini. Tapi kita telah kenal pasti beberapa kawasan ataupun beberapa tempat di Kuching, Sibu dan Miri, 3 tempat. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.